kita ada dekat bagan Sungai Burong. Kat tempat ni memang tempat orang tengok matahari turun lah. Tempat ni memang cantik lah. Hari ni air tinggi sikit lah. Kalau awak tengok kat bawah tu nampak ada air. Selalunya tak ada air kat situ. Selalunya memang pasir sampai ke batu tu. Tapi hari ni air pasang besar tengah bulan lah. Ni 10 Syakban jadi air naik. Di hari ni tadi sebenarnya saya janji nak buat live recording, tapi tak boleh nak buat apa disebabkan kat sini tak ada line. Lupa kat sini tak ada line. Tempat cantik tapi tak ada line. So tak apalah, kita buat recorded lah. Recorded live maksudnya saya buat macam live, tapi saya tak bercakap. Maksudnya saya tak cakap live lah. Saya cakap macam live tapi ada kat sini lah. So hari ni kita nak cerita pasal apa dia panggil tu, modifikasi ni, undang-undang modifikasi ni. Katanya hari tu ada satu penerangan yang mengatakan bahawa apa jenis modifikasi pun tak boleh. Exhaust tu kalau dia tengok, dia katanya ini asal dengan motor ke, kalau bukannya kena saman. So saya pun tak faham apa dia punya penyebab dia lah. Maksudnya pasal apa saya kata saya tak faham. Pasal dia orang kata semua modifikasi memerlukan apa-apa tukar lah, maksudnya memerlukan kelulusan pengarah JPJ. Kalau benda tu tak ori je kena. Tak ori je kena. So okey, sebagai saya tanya ni sebab bukan siapa, exhaust ke barang-barang komponen kereta mana pun, kita boleh beli benda yang ori untuk ganti, ataupun kita boleh beli benda yang tak ori untuk ganti. Jadi, adakah menjadi satu kesalahan apabila kita membeli barang yang tak ori untuk ganti? Itu soalan saya. Pasal berada yang kena saman motor dia tu, dia kata lepas dia kena saman tu, dia pergi test benda tu kat Jabatan Alam Sekitar, dan bunyi motosikal dia tidak melebihi had. Tak melebihi had. Jadi sekarang ni kita punya peraturan dalam Rules of Construction tu, kaedah pembinaan dan penggunaan kenderaan bermotor ni, dia ada syarat-syarat EU tu kan, syarat apa nama dia punya E-rating dia lah untuk penggunaan itu, E sekian. So benda tu semua dia meletakkan syarat-syarat teknikal, bunyi, gegaran ke apa benda, semua ada lah kat situ. Lampu tinggi macam mana, bersebaran cahaya, macam semua ada benda-benda teknikal kat situ. Jadi sekarang ni tujuan kita pindah kaedah tadi tu untuk memasukkan benda-benda ni semua ni untuk apa sebenarnya? Adakah still bermakna peraturan tu kat situ kita ubah apa pun still nak kena pergi menghadap juga pengarah JPJ untuk kita tukar ke, ataupun sepatutnya pihak berkuasa patut menunggu di pintu masuk Malaysia ni untuk barang-barang import, semua barang-barang import kena minta sijil, mendapati tak syarat-syarat sirim, syarat-syarat itu ni boleh buat masuk. Bukankah itu tugas dia orang? Sebab sekarang ni masalahnya, sekarang bila kita cerita kata kena mesti original, bila saya beli exhaust kereta bocor, exhaust motor pecah, beli hak tak ori macam mana? Dia tanya kata ori, tak, memang tak ori. Mungkin murah sikit ke apa kan? Jadi kejadian satu kesalahan. Sepatutnya tidak, sebab kalau dia mengikut masih lagi spesifikasi. Pasal saya tengok dalam tulisan tu, undang-undang tu, dia kata benda-benda yang diubah suai sehingga tidak menepati kaedah-kaedah dalam the rules of construction tadi, baru dia jadi salah kan. Tapi saya tengok betul juga macam dia cakap, bila tukar cat kereta pun kena pergi bagi tahu kat JPJ. Tukar cat kereta itu kita faham, sebab ini bab identifikasi. Pasal apa, dalam geran kereta tu dia tulis warna. Dia nak tukar tu saya faham lah, kena tukar. Tapi kalau kata benda-benda lain yang tak ada dalam geran tu, saya rasa mungkin tak macam tu kot. Kalau kita ubah sisi enjin kereta, benda tu ada dalam geran, ubah tu yes, kena bagi tahu. Tapi kenderaan tersebut, Proton Saga, Pro 2 Ativa, Volkswagen Passat yang saya ada dalam ni semua, ini semua kenderaan-kenderaan ni sudah melulusi VTA atau Vehicle Type Approval. Maksudnya spesifikasi dia dah lulus lah.
Jadi barang-barang spare part yang masuk ke Malaysia ni sepatutnya ni pada pendapat saya, pihak-pihak yang berwajib, tak kira sama ada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Hal Ehwal Pengguna ke, Jabatan Pengangkutan Jalan ke, Jabatan Kastam ke, siapa saja mak nenek saya tak tahu. Tapi bila sebelum barang tu masuk, kena check lulus ke tak lulus. If the onus is on us sebagai pembeli, susah cerita dia. Kat mana ya aku nak test benda tu bunyi lepas tak lepas? Satu, kalau kata kita beli benda yang nampak macam original, exhaust lah sebagai contoh. Pasal sekarang ni cerita exhaust lah, semua bolong, semua sebiji macam original, dalam dah lubah sikit dia bunyi kuat daripada spek. Macam mana? Aku nak uji tak mana? Tiap-tiap kali nak beli nak kena pergi uji dulu kan? Macam mana? Nak kena minta sijil ke macam mana? Kena tunjuk ada IMAK ke tidak? Siapa yang punya tanggungjawab? Pasal kalau kita beli barang-barang elektrik, senang je cerita dah. Kita tengok ada cap sirim, settle. Nak bawa masuk barang elektrik kena ada cap sirim, kan? Betul tak? Nak beli barang telefon, dah cap Jabatan Telekom. Oh, sekarang ni MCMC. Ada orang buat kerja. Ni barang kereta, siapa pun tak buat kerja. Semua lungguk atas kepala pengguna. Saya rasa ini tak patut. Tak betul cara dia. Cara dia tak betul. Terus daripada hari tu video kita buat, kita kata you nak kuat kuasa undang-undang ni, satu, kena bagi ruang untuk orang nak perbetulkan keadaan. Memang undang-undang tu ada, tapi apa tak pernah nak kuat kuasa. Dan bila nak kuat kuasa, dahlah benda tu membebankan orang yang susah. Aku tak mau dengar motor bising, tapi hang nak suruh berada yang buat Grab tu kena bayar RM1,000, aku rasa tak betul juga. Aku rasa ni benda kejam. Saya kata kejam hari ni. Nak kata saya tak betul, katalah. Tapi saya rasa itu satu benda tindakan yang kejam. You nak buat benda ni, you dah tahu banyak orang motor bising, bagi tahulah lepas 6 bulan. Lepas 6 bulan nak saman lah. Dan yang kedua, yang lebih penting lagi pada tu ialah sistemik. Benda ni sistemik. You beli barang, benda tu perlu ke dia certify? Perlu ke? Kalau tak perlu dia macam mana kita beli barang tu, kita tak tahu. Dia boleh jual apa saja, exhaust ke apa ke. Dan bila tengok tanya tak original, kita kena saman. Pam. Uish. Habis tu beli exhaust mahal-mahal yang ikut EU punya spek, ikut apa benda IMAK ni punya spek. Pak kena, dia kata salah juga. Dia kata tukar dia salah. Jadi undang-undang tadi tu untuk apa sebenarnya? Undang-undang exhaust tadi tu untuk apa sebenarnya? Kita kena tengok niat undang-undang tu, the spirit of the law, the intention of the legislature. Sebagai seorang hakim dan penguat kuasa, kita kena tengok niat benda tu. Niat dia apa? Adakah niat dia untuk perkena orang bagi susah ke? Adakah niat dia untuk kumpul dana untuk kerajaan ke? Apakah dia niat dia tu? Rules of construction of motor vehicles tadi tu, apa dia niat dia sebenarnya? Saya rasa pada pendapat saya lah, hampa tak boleh ambil ni sebagai legal advice. Pasal sini pendapat saya. Benda tu diadakan, diwujudkan untuk satu, menjamin keselamatan. Maksudnya bila kita buat sesuatu kereta atau kenderaan bermotor mengikut peraturan-peraturan ni, maksudnya kenderaan itu selamat untuk digunakan. Dan yang kedua, ni syarat yang baru ni, yang ikut IMAK apa semua, tanda-tanda ni semua ni, spek baru ni, sama ada dari segi lampu ke, segi pencemaran ke, asap ke, apa-apa beruk ke, apa ke semua. Ni untuk apa? Yang bunyi bising exhaust tadi pasal pencemaran bunyi, kan? Pencemaran bunyi, dia bukan pasal tukang. Dia tak marah pun, tukang lah. Niat dia yang itu. Memanglah dia tulis itu semua benda nak kena minta. Kalau betul lah semua benda nak tukar kena minta dekat pengarah JPJ, saya kata undang-undang itu bodoh. Undang-undang itu ketinggalan zaman. Sebelum kita nak cerita tu, saya nak cerita kenapa undang-undang itu bodoh kalau betul macam tu. Sebab kita dah masuk Industrial Revolution 4.0, Industry 4.0. Industry 4.0 tu apa? Untuk apa benda tu? Industry 4.0 ni kita dah sibuk cerita ni. Kerajaan sebut Industri 4.0 bla 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 bla. Industri 4.0 tu apa dia? Industri 4.0 tu apa dia?
Industri 4.0 ni kita dah berganjak kepada satu revolusi industri di mana semua benda boleh jadi customizable. Semua benda connected. Additive manufacturing. Additive manufacturing tu macam mana? Additive manufacturing tu membolehkan kita customize semua benda. Bayangkan kalau lepas ni semua benda customizable, kereta pun orang duk 3D print, hang nak buat macam mana ni? Hang punya peraturan ni tak ada satu benda pun yang akan sama nanti. Dan itu yang orang nak bergerak ke depan. Jadi industri customization kat Malaysia ni ialah sebenarnya satu industri yang penting untuk industri otomotif. Kita tengok negara-negara yang kuat dari segi otomotif. Amerika Syarikat, Jepun, Germany, UK, semua kaki customize. Semua industri motorsport dia orang kuat. Pasal apa? Pasal dia punya iklim teknologi ataupun iklim kejuruteraan dia tu mengajak orang untuk mencuba buat benda baru. Ni kalau semua benda nak tukar exhaust pun pakai kena saman, saya rasa dia mengekang kita sendirilah. Boleh tak boleh, tak ada masalah. Teruskan. Semua kereta standard. Apa yang kita dapat sebenarnya? Apa yang kita dapat sebenarnya? Tu saya duk fikir ni, saya rasa dah jadi karut lah benda ni. Bila hang tahan orang naik motor, hang tanya dia soalan tu sama ada exhaust standard atau standard daripada manufacturer ataupun tidak. Kalau tidak, salah. Any kind of modification salah. Kena faham, saya rasa niat dia letak tu pasal apa. Niat nak suruh kena check dengan ketua pengarah tu semua pasal apa. Yang CC saya faham pasal tulis dekat dalam geran 1.5. Hang tukar pergi 2.0, kena bagi tahu lah. Pasal itu masalah cukai. Kereta tu dia tulis warna apa, tukar kena bagi tahu lah. Pasal kalau orang curi tukar color susah nak cam. Pasal tulis dalam geran tu. Lagi apa dia tulis tu? Nombor chassis tak boleh tukar kena bagi tahu lah. Nanti pasal apa tukar, mana boleh tukar. Nombor enjin boleh tukar. Pasal tukar enjin, accident kereta jahanam ke, enjin pecah blok ke, tukar blok baru, pergi tukar bagi tahu. Itu kena berkata itu kita faham lah. Habis kalau rim macam mana rim? Nanti tanya rim ni standard tak? Tak standard, mampu kena. Pasal apa? Kena pasal apa? Tu saya naknya kena pasal apa nak tahan rim tu. Pasal rim tu pun kesalahan dia sama aja. Hang tukar rim tak standard kena saman. Pasal tukar exhaust tu tadi tak standard kena saman. Patutnya exhaust tu kalau test bunyi bising baru kena saman. Pasal dia melanggar peraturan. Peraturan dia had bunyi. Sebab apa buah benda tu? Untuk mengelak pencemaran bunyi. Jadi kita jangan buat jawab macam tu. Ni saya pun tak faham. Pihak berkuasa jawab macam kata pasal kesalahan. Takkan dah tak ada satu ruang untuk kita buat satu pemahaman ni. Kalau tukar rim macam mana? Tukar tayar macam mana? Tayar ni standard macam kilang ke? Tak, saya tukar brand lain. Salah. Kalau nak cerita, tayar tu mungkin datangkan kesan yang berbeza. Lagi banyak daripada exhaust tadi tu. Betul tak? Habis tu tukar apa nama tu, brake pad. Tak beli original Toyota, dia beli apa tu brand Bendix. Salah ha? Dah tak original. Patutnya salah. Kalau ikut peraturan yang dia kena kat mak motor tu, itu salah. Salah. Tukar lampu brand lain, salah. Nak bagi terang lagi elok, salah. Salah. Tukar lampu belakang tak original, salah. Kenapa beli juga original? Kalau dah tak ada, buang kereta tu. Dah kata kena original semua. Beli pintu tak, kereta lama-lama ni setengah pintu bukan dah OEM lagi dah. Daripada hantar sampai keluar lah. Dah berubah macam tu. Mungkin masa spare part punya manufacturer dia, mungkin spek dia lain, mungkin besi dah nipis sikit ke apa ke. Salah lah. Dia kena pintu asal je, kena cari juga pintu asal sampai dapat. Dah kalau tidak, macam kenapa mak motor tadi tu kena?
Ni saya punya soalan kepada mereka-mereka yang menguatkuasakan undang-undang ni, dan juga mungkin mereka-mereka yang bertanggungjawab. Kalau nak buat macam tu boleh, senang je cerita. Dan nak buat juga macam tu boleh. Masuk je semua benda kena tunggu cek kat jalan, dekat pelabuhan. Jadi mahal semua benda. Mana buat macam mana dah hang kata macam tu? Nak jual je hang kena pergi cek kat kedai. Dia jual benda tak boleh jual yang sangkap saman dia. Kita bukan tahu. Dah hang kata tukar exhaust, tak tanya pun level bunyi, kata salah dah pasal tukar markah original. Ni masalah dia. Habis kalau tukar tayar macam mana? Kesan tukar tayar tu lagi besar daripada kesan tukar exhaust pada keselamatan. Macam mana? Dia buh tayar besar sikit, nak cerita bunyi tayar tu nanti berbeza. Bila hang buat drive past, bunyi mungkin akan berbeza tahap bunyi, sebab tukar tayar. So macam mana? Tukar tayar low profile, rim besar lagi bising. Macam mana? Mungkin lagi bising. Saya rasa lah pasal kita duduk dalam kereta bunyi lagi bising bila low profile. Dia keras lagi ke apa tak tahu, tapi bunyi dia memang berbeza. So macam mana? Tu bunyi berbeza tu. Adakah ianya juga salah? Anyway, to me is important yang kita tengok niat lah benda-benda tu. Niat lah macam mana. Sebab kenapa? Tinkering ataupun nak modification ni satu benda yang penting, yang patut kita galakkan sebenarnya. Tapi letakkan peraturan-peraturan yang orang boleh faham dan boleh ikut. Ini semua tak boleh. Macam kita semua ni apa ni ceritanya? Kita ni semua apa? Dalam Malaysia ni ramai jurutera, engineer, tukar microchip, engine management komputer salah, semua salah. Habis tu orang nak buat duit juta-juta jual microchip, improve engine performance. Salah semua. Pasal apa? Pasal apa dia salah? Kena fikirkan lah. Apa sebab dia salah? Dia lebih bahaya ke kereta tu ke apa dia? Apa dia salah dia kat mana? Kan duduk tanyalah, sembang sikit kan. Apa sebabnya salah? Jadi saya rasa lebih elok kita gubal barulah undang-undang ni. Buatkan parameter untuk modifikasi. Hang nak modify apa pun tak apa, tapi macam ni cara dia. Boleh nak buat, nak ambil kereta Azia enjin turbo 200 horse, boleh. Hang buat 200 horse boleh. Mai sini kita testing tengok. Aku congak mai 200 horse, hang punya brake macam mana, spek brake dia. Hang cecah hang punya power to weight ratio sekian, kita buat 0 to 100 to 0. Tengok distance, bukan tengok ni, nak tengok distance braking. Top speed kita kira tengok atas kereta ni boleh cecah 200 ni. Okey, 200 kita tengok braking dia macam mana. Hang pakai brake kecil tu tak lepas Kena buat lah. Ramai orang pandai kat Malaysia ni. Tapi benda tu banyak kerja lah. Jadi saya rasa pihak berwajib tak boleh malas Kena betul-betul ambil serius benda ni, pasal ianya mengekang industri 4.0 bila tak boleh nak modify, tak boleh nak tukar, tak boleh nak apa. Benda ni satu, dia mendatangkan beban. Bila you tak pasal-pasal saman geng motor tu, saya tak tahu. Dia jawapan dia kata tukar apa pun tak boleh. Takkan macam tu kot. Saya rasa mungkin saya salah, tapi saya rasa itu bukan yang mengikut niat lah. Niat penggubal tu pada saya. Kita kena belajar tengok niat penggubal lah. Niat penggubal tu. Jadi bila kita tengok dia letak peraturan halus ni, yang ini yang dia nak ikut. Sebenarnya dia suruh ikut yang ni. As long as dia within the range permissible, sama ada dari segi bunyi ke, stopping distance ke, strength ke, rigidity ke, apa ke, torsional stiffness ke, apa bapak beruk semua letak dalam tu. Yang tu yang dia suruh ikut. Bukan dia kata tukar je salah. Dah, dalam dunia kereta ni banyak benda yang OEM original Jepun, ada OEM original Thailand. Kereta kita main dengan yang mana tu aku pun tak tahu. Beli kan original mana, OEM Malaysia.
So kalau tukar pergi OEM Jepun salah. Mungkin dia pakai OEM Malaysia pasal nak bagi cukup local content, nak lepas cukai-cukai apa benda, kan dia boleh tu. Tapi kalau hang tukar yang lebih elok salah pasal tak original. Berada yang tukar exhaust tu yang masih lagi ikut spek uji tak kena, habis macam mana? Dia ikut spek, tentang lagi elok daripada exhaust asal, saya pun tak tahu. Tapi kalau ikut spek lah, tak melebihi had. So kalau tak melebihi had, macam mana dia boleh kena saman? Takkan kita kata tukar je tak, saya rasa tak betul lah. Itu pendapat saya. Dekat tu lah saya rasa cukup lah kita sembang dah macam tu. Kalau awak tak setuju, awak setuju kan tulis kat bawah ni. Saya minta maaf tak boleh nak buat live ni. Awak boleh dengar asal saya cuba nak upload secepat mungkin lah. Matahari pun nak turun. Tengok sikit lagi cantik tengok. Makin nak turun lah matahari. Nampak tak? Sikit lagi dia nak turun. Ni pukul 6.54 kat pukul 7 lah. So terima kasih tengok sampai sini. Kalau suka saya ucapkan terima kasih. Kalau tekan butang like kalau suka. Lepas tu kalau bermanfaat kongsi dengan kawan-kawan. Kalau awak setujulah dengan pendapat saya. Kita sekarang saya ni nak cuba. Kita sekarang ni nak kena cuba adakan perbincangan-perbincangan yang bermakna lah. Kita tu saya cakap kosong je. Hari ni saya nak cerita kata bahawa interpretation ataupun kita nak interpret satu undang-undang tu, kita kena tengok apa the letter of the law and the spirit of the law and the intention of the legislator. Apa intention dia? Kita kena boleh infer dia punya intention tu daripada wording lah, daripada the construction of the legislation and then the words and the sections and apa addendum dia letak. Daripada situ kita boleh faham sedikit sebanyak, kita boleh meneka apa niat dia sebenarnya. Dan pada saya niat dia untuk rules of construction ni ialah keselamatan dan keselesaan orang ramai. Bunyi ni termasuk dalam keselesaan orang ramai, pencemaran ni termasuk dalam keselesaan orang ramai. Dia selamat kepada orang yang memandu, yang menumpang dalam kereta dan juga orang di luar. Terus bunyi horn ke apa-apa semua ada specification dia. Kita jangan cerita kata bukan spek, bukan ori kilang, salah. Saya rasa itu interpretation yang tidak betul lah. Maybe the letter of the law kata macam tu, but I do not feel that it is the spirit of the law. Okay? Alright, terima kasih banyak-banyak. Tolong subscribe lah. Sebelum saya lupa, tolong subscribe. Pada subscribe, tekan butang loceng supaya dapat maklumat terkini bila kita buat video baru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insyaAllah. Sorry kalau saya marah hari ni. Okay, bye.